saat yang sepi ini, ku duduk seorang diri, memohon keampunan dari Ilahi. Lautan bergelombang, siang malam pagi juga petang, mengharapkan ketenangan dari Tuhan yang Esa. Betapa rimbunnya dosaku, semua terlaka di lembah usiaku. Salah dan silap di masa yang lalu, kini ku sesali. Ku tidak layak ke syurgamu, namun tak sanggup ke nerakamu. Ku tunduk sujud merendah diri kembali padamu. Akan ku patuhi segala suruhanmu. Akan ku jauhi segala laranganmu. Itulah tanda cinta, patuhi segala suruhanmu. Akan ku jauhi segala laranganmu. Itulah tanda cinta, di saat yang sepi ini, ku duduk seorang diri, memohon keampunan dari
Penceramah mic dah on kan? Test, wait. Hello, test. Test mic 1 2 3. External, internal. Test mic 1 2 3 4. Terus. Test. Apa masuk kat saya pula? Test. Cakap saya ni, tak cakap dia. Mana siap ni? Test mic 1 2 3 4. Test mic 1 2 3 4. Oh, dua-dua pakai. Sama dulu boleh? Duduk. Kita nak kena mic pakai dua so kita buat live stream ni. Oh, live stream untuk Facebook kita. Tinggi sangat. Tak ada, okeylah. Kalau tak takut tenggelam. Iyalah. Ini Untuk live streaming. live stream ni, yang ni untuk okey. Tak? Boleh ya? Seremoni ni dahsyat ni. Boleh buat tak? Boleh buat ni. Tak bawah je pun tak. Okey, Susah.
kasih kepada pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia datin-datin, pegawai-pegawai kanan dan seterusnya yang dikasihi Puan-puan Sri Kandi Muslimah Masjid Khalid Al-Walid. Apa khabar semuanya? Alah, lemahnya, tak sarapan lagi lah kot ya. Oh, ada yang puasa. Masya Allah. Okey, sebelum kita mulakan, mari kita sama-sama niat iktikaf ya, bagi sesiapa yang dah niat, alhamdulillah. Jadi bagi sesiapa yang belum, kita niat iktikaf. Mudah-mudahan kita duduk sekejap ni dalam 1 jam 2 di masjid ini, dia akan menjadi ibadah ya kepada kita. Nawaitul iktikaf fi hadzal masjid lillahi taala. Jadi masya-Allah, antara perkara yang kita jangan tinggal kalau masjid ini dekat dengan kita tuan-puan, 3 benda. Nombor 1, bila kita nak masuk masjid, langkah dengan kaki kanan. Lepas tu termasuk juga baca doa, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Lepas tu masuk, kita terus solat sunat. Solat sunat, tahiyatul masjid, kerana masjid ini rumah Allah. Bila rumah Allah, kena bagi salam pada Allah. Cara kita bagi salam pada Allah adalah dengan solat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Kalau kat rumah orang, kita tuk-tuk-tuk, ketuk-ketuk, kita bagi salam. Betul kan? Jadi kalau tak bagi salam, jangan masuk. Sama juga bila di masjid ini, kita takkan nak kata Assalamualaikum Allah. Jadi kita tukar dengan solat tahiyatul masjid. Sebab tu nama dia solat tahiyah. Tahiyah ni macam kata-kata aluan. Jadi solat alu-aluan, memberi salam kepada Allah Subhanahu taala. Dan kemudian kita beriktikaf. Ada sebahagian ulama kata kalau terlupa, keluar balik dari masjid, masuk semula. Sebab nak bagi disiplin, bagi ingat pada diri kita. Kalau tak kan kita tak perasan. Baik, alhamdulillah hari ini tajuk kita best sangat, hikmah di sebalik ujian. Dan hari ini juga adalah 1 Zulhijjah. 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah adalah 10 hari yang paling baik amalan-amalannya. Jadi maksudnya kalau kita melakukan amalan, di situ ada ganjaran dia dan sebagainya. Habis itu dengan 10 Ramadan macam mana? Jangan risau. Ulama menjelaskan bahawa 10 hari di bulan Zulhijjah ini, dia waktu siangnya itu, dia sama bagus, sama baiknya dengan 10 malam Ramadan yang terakhir. Jadi kalau Ramadan 10 yang terakhir yang kita kejar, waktu siang itu 10 awal pada bulan Zulhijjah. Zulhijjah maksudnya yang memiliki haji. Bulan tu je yang boleh buat ibadah haji, sebab di situ ada Arafah, hari Arafah. Al-Hajju Arafah. Kita nak tunaikan haji itu kena settle di Arafah. Maksudnya kena sampai juga pada hari Arafah. Dan hari Arafah hanya pada 9 Zulhijjah. Datanglah Syawal, datanglah pada bulan Zulkaidah, tapi mesti kena melalui 9 Zulhijjah, iaitu hari Arafah. So 9 Zulhijjah ada pada Zulhijjah. Sebab tu dipanggil sebagai Zulhijjah yang memiliki haji. Okey, jelas tu ya. Serba sedikitlah untuk kita mengenal syiar Islam ini, bulan-bulan Islam ini. Sebab kita kat Malaysia pun kita guna pakai bulan Masihi, sampai kita pun terlupa hari ini berapa hari bulan. Tak perasan hari ini 1 Zulhijjah pun kan. Sedangkan kalau kita tak meningkatkan bulan-bulan Islam ni, siapa lagi ingat orang-orang non-Muslim, yang Hindu, yang Buddha, dia nak naikkan ke bulan-bulan Islam ni? Tak ada. Dia perlu kita juga sebagai umat Islam. Baik, bila kita menyebut hikmah di sebalik ujian, ada 2 perkara yang kita kena faham. Perkara yang pertama, di dunia ini hidupnya sementara. Dia merupakan jambatan atau penghubung untuk kita pergi ke hari akhirat. Dan kat hari akhirat itu adalah tempat permanen kita. Di sini tempat yang dipanggil alam yang fana. Dia semua sementara. Di akhirat dipanggil alam baqa, yang kekal. Di kubur dipanggil alam
barzah, transit. Jadi transit sebelum kita pergi ke alam kekal. Maka nak sampai ke alam yang baqa, dia mesti kena melalui alam fana ni, jambatan tu. Jadi kalau kita nak pergi ke seberang sana, kita kena melalui jambatan. Betul tak? Jadi bila kita melalui jambatan, kita lalu je kat jambatan tu. Andainya dekat jambatan tu ada cicak, kisah tak kita? Kisah tak kita? Kita kisah tak kalau jambatan tu ada cicak? Kisah kalau diganggu kita punya laluan. Betul kan? Kalau jambatan itu dia macam cat dia luntur, ada kisah tak kita? Tak kisah kan? Sebab yang penting kita boleh lalu. Kecuali kalau luntur itu dia menjadi reput, menyebabkan kita gagal untuk pergi ke seberang sana. Yang itu kita akan perbaiki. Ada tak kita kisah jambatan tu daripada batu ke, daripada kayu ke? Kisah tak? Tak kisah. Ada tak sesiapa di sini kita nak tanya, bijak ke tidak bijak? Tiba-tiba dia nak membina atau bawa katil nak tidur kat jambatan. Kan? Dia bawa katil dia nak pergi jambatan. Dia kata sementara nak tunggu sana, bawalah tilam saya nak tidur dekat jambatan ni. Ataupun dia habiskan duit, dia spend duit dia buatlah bilik khas dekat jambatan. Kita akan kata orang ni apa? Betul ke tak betul orang ni? Jambatan tu untuk lalu je lah. Sesama juga untuk dunia ini. Dunia ini tempat kita lalu sahaja supaya kita boleh pergi ke alam akhirat. Itu pertama. Yang kedua, yang perlu kita tahu juga adalah ujian ini is a must. Tentang ujian ini adalah wajib. Wajib untuk melayakkan kita ini masuk syurga ataupun neraka, na'udzubillah. Tak ada ujian, mana nak tahu kita ini lulus ataupun tak? Kan? Setiap peringkat kita mesti diuji terlebih dulu. Ada ni sesuai tak? Sesuai ke tak? Dia ini berkemahiran tak? Dia ini sudah main game pun macam tu. Level 1 senang, level 2 susah, level 3 susah. Kalau dah dapat 5 star tu, dia game dia lagi senang ke lagi susah? Mesti dah lagi susah. Macam itulah bentuk ujian. Jadi di dunia ini kita akan diuji sebab Allah nak tengok kita ini layak masuk syurga atau layak masuk neraka. Dan Allah tahu, cumanya nak adil kepada diri kita sendiri. So seandainya kita bersusah payah kan, nak naik level tu diuji kan, kita kena ada banyak latihan supaya kita boleh menembusi ujian demi ujian. Jadi kalau latihan yang ada itu cukup untuk kita pula lulus dalam ujian, apakah perasaan kita? Seronok tak? Puas tak? Yes. Begitulah juga kita, kalau kita di akhirat kelak Allah takdirkan kita masuk syurga, maka Allah Jalla wa'ala akan memberikan keseronokan dalam hati kita. Kita rasa puas yang amat. Zulhijjah sangat terkenal dengan bulan pengorbanan. Nabi Ibrahim AS, kisah dia macam mana dia mengorbankan anak dia. Kita tengok ujian yang paling tinggi oleh kelompok manusia adalah para rasul dan para nabi, sebab dia ada 5 star. The 5 star tu jadi ujian dia hebat. Nabi Ibrahim AS ni, dia susah dapat anak. Dia kahwin dengan isteri dia Siti Sarah tu kan, sampai umurnya 70 tahun tak ada anak. Kita umur 70 tahun, terbayang siapa? Atuk, nenek kita, kan? Yang semuanya dah pencen kan? Nabi Ibrahim 70 tahun tak pencen lagi, masih jadi nabi, masih jadi rasul, tak dapat anak. Dan dia setiap tahun berkorban sampai 100 ekor unta, beratus-ratus. Kita sebahagian pun berkira-kira kadang.
Betul tak? Kita sunat muakkad. Tak apa sunat. Kita kata sunat. Nak cerita Nabi Ibrahim beratus-ratus. Dia Nabi, dia Rasul. Tapi tahu dia diuji sungguh. Tapi dia boleh buat. Sampai 100 ekor unta. Beratus-ratus. Itu unta, kambing lagi. Ya. Jadi ramai orang kagum dengan beraninya Nabi Ibrahim AS. Bila kita sebut korban ni, dia kena ada berani. Berani ke tak berani korban? Dia berani korban untuk 100 unta dan juga kambing. Jadi orang kagum tengok. Dia kata, Ibrahim, kau ni beratus-ratus korban. Jadi kata, apa yang membuatkan kamu ni nak sangat berkorban? Jadi dia kata, akan aku lakukan apa sahaja pengorbanan seandainya itu akan mendekatkan diriku kepada Allah. Wallahi, sekiranya aku ada anak dan anak itu disuruh korban oleh Allah, aku akan korbankan anak. Dan Allah nak tunjuk betapa mulianya Nabi Ibrahim, betapa hebatnya Nabi Ibrahim. Memang sewaktu dia mendapat anak di waktu usianya sangat senja. Saya sebut sangat senja ni sebab apa? Waktu itulah kita perlukan perhatian anak-anak. Waktu itulah kita perlu backup anak-anak. Waktu itulah kita mengharapkan anak-anak boleh menggantikan. Waktu yang sangat-sangat diperlukan. Dapat anak, Allah arahkan dia untuk korbankan anak dia. Apa dia buat? Apa yang dia buat tu, Masya Allah. Itu semua saya adalah dalam buku-buku saya, buku parenting. Cerita bagaimana dialog dia dengan anak dia. Kan dia nak tanya, apakah pandangan kamu? Kan dia tanya anak dia, padahal dia boleh cakap je, ini wajib ni atas aku ini adalah Nabi. Engkau pun Nabi, engkau tahu Jadi kalau kita diarahkan oleh Allah, wajib kita patuhi. Dia tak ada pula cakap macam tu. Dia terus pujuk anak dia, tanya pandangan anak dia. Apakah pandanganmu? Dan Nabi Ismail kata, wahai ayah, insya-Allah engkau akan dapati diriku sabar. Lakukan ayah, buat ayah, engkau akan dapati aku sabar. Masya Allah. Dia pun perangai baik, anak dia pun perangai baik. Sebab tu Allah sebut ala Ibrahim. Kita selawat pun ada, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ali tu bukan Corporal Ali, bukan Sarjana Ali. Ali tu maksudnya ahli keluarga. Ali dengan alif, bukan dengan ain. Kalau ain tu orang selalu sebut nama Ali, itulah nama. Macam Ali, Saidina Ali. Yang ni Ali, alif, lam. Dia bukan sebut al, dia sebut Ali. Kalau kita baca surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, lepas tu nanti kita akan sampai dia Ali Imran. Jangan baca Al-Imran, baca Ali Imran. Imran tu nama orang, faham senang aja. Al-Baqarah, dia Al-Baqarah, jangan Ali Baqarah pula. Kalau Ali Imran maksudnya ahli keluarga Imran. Kalau Al-Baqarah kita baca Ali Baqarah, maksud dia ahli keluarga lembu. Makna dia pun dah lain dah Jadi Ali Imran. Itu biasakan. Allahu Akbar. Jadi Nabi Ibrahim begitu. Nabi Ibrahim, Allah tunjukkan bagaimana dia sanggup berkorban. Dan arahan Allah itu adalah ujian. Hikmah dia sudah tentu yang tadi dua tu. Nombor satu, kita tahu dunia ini sementara. Come on. Kita buat kerja habis-habis mati kita sebaik-baik kita adalah untuk akhirat. Kita bersungguh-sungguh, kita detail, kita berkemahiran, kita meningkatkan kepakaran kita, talent kita dekat dunia ini sebab nak dapat ganjaran dari Allah. Nak dapat ganjaran di dunia tak guna, sia-sia. Dapat sekejap aja tuan-puan. Makan, hidangan Masya Allah, best. Akhirnya jadi apa? Jadi tai, jadi najis. Tapi kalau makan sebanyak-banyaknya di akhirat, di syurga kelak, dia akan jadi apa? Dia keluar jadi peluh. Dan peluh itu wangi. Lagi banyak kita makan, lagi banyak peluh. Maksudnya lagi wangi. Dekat sini lagi banyak makan, lagi boroi. Lagi perut kita tak tahan nak asyik nak pergi tandas saja. Lagi banyak minum, lagi nak terkencing. Kan
kucing. Jadi di akhirat dia lain. Sebab kita punya body secara biologinya akan disesuaikan mengikut keadaan alam di sana, alam yang baqa, yang kekal. Tak akan mati-mati, tak akan hilang, tak ada penyakit, tak ada kesedihan, tak ada kesukaran. Tapi di alam yang fana ni, cuba tengok periuk nasi cap ayam. Kita bandingkan periuk nasi cap ayam dengan periuk nasi yang berkualiti. Periuk nasi cap ayam pindah 3 tempat jam terus tak boleh. Tak boleh apa? Tak boleh nak buat masak nasi. Saya masa pergi haji, saya beli periuk nasi cute mute. 20 rial je. 20 rial. Pakai seminggu, habis dah tak boleh pakai balik. 20 rial tu hanya untuk seminggu sahaja. Sebab dia memang sementara. Tak boleh nak bawa balik. Jadi bawa balik pun tak guna. Saya cakap dengan suami saya, nak bawa balik nak kenangan. Kenangan nanti jadi museum, dia kata. Jadi tempat abuk je sebab tak boleh nak pakai dah. So buang je lah. Macam itulah kehidupan di dunia. Dan hatta bagi Rasulullah SAW sendiri menyatakan kita nilai dunia ini pada pandangan mata Allah untuk kita faham. Seandainya dunia ini berbanding dengan nyamuk. Kalau kita tengok nyamuk, kita tahulah nilai nyamuk. Nilai nyamuk tu apa? Kalau nyamuk datang, apa kita buat? Tepuk je ataupun cari apa baygon ke Ritsack ke apa-apa, kita pun spray je. Betul kan? Tak ada nilai. Dan seandainya bagi Allah bumi ini, dunia ini, nilai dia lebih berat daripada sayap nyamuk. Nyamuk tu tapi sayap dia. Pada Allah, kalau dia lebih berat daripada sayap nyamuk, niscaya Allah simpan, dia tak akan bagi dunia ini pada orang-orang yang kufur. Tapi sekarang ni orang kufur pun dapat, orang munafik pun dapat, orang melakukan maksiat pun dapat, betul tak? Dia makan buah temikai, dia rasa temikai. Tak adalah tiba-tiba makan buah temikai rasa bara api neraka, tak ada. Kan dia tetap makan nasi, tetap rasa nasi sedap, masak lemak ni. Siapa yang masak, dia kata? Tak ada masalah. Ya Allah, rupa-rupanya nilai nikmat yang kita kecapi di dunia ini, dia tidak lebih daripada nilai sayap nyamuk. Patutlah Allah bermurah hati nak bagi kita dunia. Tapi dalam satu masa yang sama, boleh bayangkan tak nikmat yang Allah sendiri acknowledge, iktiraf di syurga kelak. Dia sesuatu yang la ainun ra'at, mata pun tak pernah lihat, hati tak pernah membayangkan. Maksudnya bila kita bayang sehabis-habis bayangan mata, lebih indah lagi. Tak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga. Nikmat yang paling best sangat kita dengar. Contohnya lagu Putri Aryani tu dekat AGT kan, American Got Talent. Tahu ke tak tahu? You are my hope, you hope apa dah. Apa dia, you broke my heart, you break my heart, you break my hope. Dia punya lagu lah. Yang itu seindah-indah yang itu, sebab semua tutor vokal dengar Putri Aryani nyanyi menangis. Punya sedap sampai dia gitu-gitu kan. Sebab dia biasa orang yang menyanyi ni, dia auditory lebih. Jadi auditory lebih tu, bila dia dengar tu, dia punya pitching dia punya lantunan dia punya vibrato dia, lepas tu dia punya suara dada, suara kepala, gitu. Dia ada suara dada, suara kepala, suara hidung. Jadi dia boleh cam. Dia dengar begini-gini. Orang Itali pun ada, orang Jerman pun ada, orang Spanish pun ada. Dia buat ulasan. Putri Aryani ni anak dia dari seberang. Dia buta. Siapa tahu? Muka macam tak tahu je. Ke you all semua baca Al-Quran ni cukup lah. Dia mendengarkan Al-Quran saja, pun hafal hadis saja. So dia memang jadi fenomena hari ini. Orang Indonesia sangat berbangga dengan Putri Aryani itu. Tapi saya sangat berbangga sebab dia berada di atas pentas dengan pakai tudung. Mak dia pun tutup aurat. Panas sekali pandang aja kita tahu ini bukan musim sejuk.
Ini orang Islam, ini Muslim. Masya Allah, itu yang saya Masya Allah rasa sejuk hati kita. Baik, jadi kita kembali balik bagaimana hidup kita ni sementara. So bila sementara, maka wajar dan wajib kita diuji oleh Allah untuk tahu kita inilah tidak. Baik, sebelum tidur kita elok baca surah Al-Mulk, betul tak? Itu satu ingatan pada kita tentang ujian. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Betul tak? Allazi khalaqal mauta wal hayata, dialah Allah yang menciptakan mati dan kemudian kamu akan hidup kembali. Liyabluwakum, untuk apa? Tujuannya menguji kamu. Liyabluwakum, menguji kamu. Ayyukum ahsanu amala, siapakah di kalangan kamu yang amalan dia paling baik. Seorang itu diuji, kawan dia mengkhianati dia. Dia balas balik dengan santau. Seorang lagi diuji juga dengan kawan dia yang mengkhianati dia. Dia balas balik dengan doa dan solat hajat. Doa solat hajat supaya kawan dia kembali kepada kebenaran. Doa agar kawan dia ini diampuni oleh Allah. Sama tak? Tak sama. Esok berdiri di hadapan Allah, Allah akan berbangga dengan orang yang diuji tapi dia balas balik dengan cara yang Allah suka. Faham nak tengok tu? Okey, nampak Diuji dengan suami yang bodoh contohnya. Ramai berdiri, siapa tu suaminya yang bodoh-bodoh tu? Ramai lah tu kelompok isteri semua berdiri berkumpul di padang mahsyar. Tengok tindakan dia orang satu persatu macam mana. Ada yang dah bodoh terus minta cerai. Ada yang tahu dah bila once suami bodoh terus dibodohkannya, kau ikut aku je lah, jadi hamba terus. Ada pula yang berusaha bersusah payah sama-sama buat bodoh supaya, sebab suami dia dah lah bodoh, sombong pula, buat bodoh supaya suami belajar daripada orang yang cerdik. Dah 3 keadaan berbeza kan? Berbeza, satu tinggal aja, satu lagi buat bodoh, satu dibodohkan dirinya untuk ini. Ada yang lain pula lagi dia tunjuk betapa dia hebat. Kau apa ada? Macam itulah. Jadikan macam untuk dia takabur, untuk dia lebih sombong dan sebagainya. Depan Allah ujian semua sama. Suami bodoh contohnya, pasangan bodoh. Siapa yang dah kahwin Tolong kat tangan yang belum kahwin, kat tangan yang belum kahwin. Oh, semua dah berkahwin. Ada 1-2 ketul aja yang belum kahwin Contoh So jadi sama ujian, tetapi respon dia berbeza. Yang itu yang Allah nak tengok, yang Allah nak lihat daripada kita. Siapa di kalangan kamu ahsanu amal? Siapa yang baik amalan dia, yang kena dengan Allah. Jadi sekarang kita patut apa? Kita patut risau kalau kita tidak diuji. Sebab kita tak tahu apa kita ini, nilai apa kita ni. Takut bila Allah tak uji, itu yang namanya istidraj. Ambil dunia ini yang nilai dia nyamuk punya sayap lagi tinggi di sisi Allah. Ambil semua. Allah kata tidak diuji. Setiap waktu dapat nikmat. Orang tengok, ya Allah, untungnya dia ke mana-mana, untung. Sebab Allah dah tak heran dengan dia lagi. Allah dah tak pandang dengan dia lagi. Dia tak ada rasa ujian, dia lagi sombong, dia lagi bongkak. Aku tak sembahyang pun, sebulan aku dapat 50,000 tu. Dia cakap 50,000 pendapatan aku sebulan, kau apa ada? Seronok dia, kereta tukar setiap minggu dah 50,000. Lepas tu tahun, contoh umrah setiap hari, setiap hari lah pula. Dia nak cerita punya kaya lah dia. Tapi rupa-rupanya itu lambaian kayap daripada Allah Jalla wa'ala. Bukan lambaian kaya, lambaian kayap. Takutlah kita kalau kita tidak diuji.
Maka hari ini kita perlu pujuk diri dan pujuk hati untuk jatuh cinta dengan ujian. Sebab memang kita tak tahu hikmah dia. Yang kita tahu satu je, ujian ini nak melayakkan aku. Sama ada aku ini orang yang baik ataupun tak. Itu je. Ada ujian daripada kawan, ujian daripada jiran, ujian sendiri dari diri sendiri. Bagaimana kita menyantuni diri sendiri pula? Ada yang tak tahan terus bunuh diri. Kan? Saya dulu bekas universiti untuk menjadi pengetua. Jadi pengetua ni duduk dekat kolej kediaman pelajar. Duduk kat kolej kediaman pelajar macam-macam gaya. Ada dia dah terlanjur, buaya friend dia tu pergi tangkap gambar dia. Tangkap gambar dia, buaya friend dia nak ugut, nak sebar-sebarkan. Saya panggil boyfriend tu buaya. Lepas tu perempuan, dia punya kecewanya, dia makan Panadol 20 biji, lepas tu dia minum air Coca-Cola, air Coke. Tak tahu macam mana punyalah dia perut sakit apa semua kan. Kita muntah, lembik macam tu. Saya bawa pergi ke klinik, pergi ke hospital. Doktor pun sebut, bila ambil darah apa semua, doktor check, doktor kata budak ni ada makan tak kena ni kan. Bila tanya dia, baik-baiklah tanya dia pun mengaku dia nak bunuh diri. Sebab jadi sebab apa? Dia nampak memang benda tu satu ujian, tapi ujian itu dia datang because of us juga. Betul tak? Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Zaharal fasadu, muncul kemusnahan, kucar-kacir, serabut, fil barri wal bahri, di darat ataupun di laut. Sekarang ni ada tentera darat, ada tentera laut kan. Bima kasabat aydin nas, datang ni daripada tangan manusia sendiri. Sebab memang manusia pengurusnya. Manusia kan khalifah. Allah dah lantik kita sebagai khalifah di atas muka bumi. Macam mana kamu urus? Sistem apa yang kamu pakai? Jadi itu yang membentuk sama ada kita betul-betul khalifah ataupun tidak. Jadi yang kusut masainya, serabutnya, it is because of us. Buang sampah, malas nak buang sampah tu ikut dia punya ni. Sampah tu rasa macam jijik dah lah, pergi hantar. Tengok orang-orang luar negara yang buat kan. Orang abang-abang Bangla kan, daripada yang Myanmar, dialah yang dok kutip sampah. Kaca pecah pun masuk dalam plastik macam tu je. Bila dia angkat terkena kaki dia, zap kan, cala sampai ke atas. Kita tak ada masa untuk apa bungkus kaca tu elok-elok, masukkan dalam plastik sampah. Kalau buat itu dikira sedekah tau. Itu satu sedekah, sebab kullu khairin sadaqah. Setiap benda yang baik itu dia sedekah. Kita memudahkan urusan, yassir wala tu'assir. Kan, jadi bau busuk pun sesuatu benda yang menyenakkan kan. Kita tutup plastik tu baik-baik. Itu juga adalah satu sedekah ibadah. Kalau kita buat kepada Allah, kerana Allah, akan dapatkan jalan yang baik. Jadi nombor satu Allah sebut dah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nak test kamu, Allah nak uji kamu, siapa di kalangan kamu yang paling baik amalan dia. Paling baik amalan dia. Dan di ayat yang lain, surah Al-Baqarah ayat 155, ni Allah sebut lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Maksud dia walanabluwannakum, sama tu liyabluwakum, yang ni walanabluwannakum. Ini dia ada la ni, lam di depan tu, walanab, lam baris atas, maksudnya wajib, pasti, suatu benda yang confirm. Walanabluwannakum, dan pasti akan kami uji kamu semua, bisyai'in, dengan sesuatu, minal khaufi, rasa takut. Takutlah duit kita nanti kalau habis macam mana. Takut bawa kereta. Takutlah nak masuk maktab tentera. Takutnya nak kerja macam ni. Dia ada rasa khaufi. Wal ju', dan juga rasa lapar.
Ada masa-masanya tak ada makanan. Tu yang ekonomi melesek, ekonomi merudum. Itu daripada kelaparan lah kita boleh kiaskan. Wa naqsim minal amwal. Dan kurang harta dah tak nak bayar zakat. Waktu depan tu kaunter zakat ada. Pandang jeling je. Zakat. So terasa diri penerima zakat je kan. Tak rasa nak memberi. Aku ni layak tak nak bagi zakat ni? Bila boleh bagi zakat ni? Sedangkan zakat itu dia ada dalam 5 rukun Islam, kan? Tak terasa. Saya ada seorang kawan ini, dia dapat pergi haji. Ustazah, syukur sangat Ustazah, saya dapat panggilan haji. Tapi saya kena habis 50,000 Ustazah. 50,000 dia, seorang suami dia 50,000 lebih. Sebab dia ambil yang package. Dia dah dapat rayuan tu dia kena naik dulu nama. Dekat tabung haji nak naik nama tu, dia tak boleh main pergi je mentang-mentang ada duit 100,000 boleh terus pergi, tak. Dia kena naik nama dulu dengan tabung haji. Jadi kalau naik nama dapat kuota. Nanti dia kata kuota tu. Sebab dia tak boleh melepasi kuota. Jadi ambil kuota Malaysia. Dapat kuota negara tanah air kita yang 30,000 tu kan, dapat menyelit masuk. So bagi tahu, saya tak nak pergi dengan tabung haji, biar dengan orang lain. Saya ada duit ni, saya nak pergi dengan swasta, dengan package, dia kata. So kena bayar yang dipilih 50,000. 50,000 Zazah. Sebab dia tanya package saya punya package Andalusia 30,000 je, tapi agak jauh. Dia 50,000 lagi dekat sikit. Lepas tu 50,000 Zazah. Bukannya dia nak bangga-bangga, saya tahu. Lepas tu saya kata, Masya Allah, saya pegang tangan dia, untungnya awak sedang menyempurnakan rukun Islam awak. Dan 5 rukun Islam itu akan sempurna sudah. Dengan syahadahnya, solatnya, puasanya, zakatnya, hajinya. Selamat menyempurnakan rukun Islam. Kalau mati, insya Allah puas hati. Sebab dah sempurna 5 rukun Islam kita di dunia. Sebab kalau mati, boleh tak tiba-tiba bangun, ya Allah, ada satu lagi haji tak buat. Boleh tak saya bangun balik? Tak boleh. Dah masuk alam barzah, due date selesai. Jadi saya pun cakap tu, dia tiba-tiba menangis. Saya cuma cakap aje tahniah sebab bakal menyempurnakan rukun Islam. Sebab dia nak ceritanya, ya Allah, seronoknya rukun Islam aku kan, dia tambah puas. Jadi saya kata jangan risau. Orang yang sanggup untuk bayar sampai 5,000, 50,000 tu bukan tanda dia bangga, tak, tapi tanda berkorban. Ingat orang-orang berkorban itu dia tak ada ketakutan ke? Ada takut. Kita nak korban sebahagian lembu pun, satu daripada 7 bahagian pun takut. Berapa? 900. Carilah yang murah. Boleh je nak cari yang murah ke yang mana ke, kan? Tapi buatlah. Ada seorang makcik dekat Indonesia juga seberang. Umur dia 67 tahun. Dia punya aim tu setiap tahun dia nak buat korban. Dan korban dia bukan sebahagian. Seekor. Bukan seekor kambing tau. Dia nak seekor lembu. Kerja dia apa? 67 tahun kerja apa? Dia dah buat tu semenjak 15 tahun sebelum. Bertahun-tahun dia dah buat dah. Dia kerja apa? Kerja dia kutip sampah tu. Kutip kertas yang recycle tu lah. Kutip plastik-plastik yang boleh dijual, besi, ya. Tapi dia bukanlah pencuri besi. Nampak 67 tahun macam tu kan, nak ngangkat besi pun tak larat. Boleh pula dia simpan duit dia itu. Kita katalah kalau lembu seekor 6,000, dia letak dalam 6,000. Maksudnya kalau sekilo baru dapat 50 sen, kena berapa ribu kilo boleh dapat 6,000. Dan of course lah dia akan usahakan, dia cuba juga. Sebab dia memang nak buat setiap tahun. Itu azam dia, best kan? Kalau ada azam ibadah kepada Allah tu, manusia tu jadi luar biasa. So bila ditanyakan, ibu, tanya lah, ibu kenapa ni? Apa motivasi apa ibu sampai setiap tahun mau berkorban? Dia kata dia ini tidak ada punya amalan dan kelebihan. Jadi dia nak berkorban setiap tahun supaya dekat akhirat tu dia senang ada kenderaan.
Bila dia sebuah kenderaan tu, saya baca tu, saya yang terbayang dalam kepala saya kata, ya Allah, dia dah dapat 15 buah kenderaan. Kalau kita 15 buah kenderaan tu, nak letak mana 15 kereta ni, kita kata. Tapi di sisi Allah, 15 kenderaan tu dia boleh jadi satu kenderaan, tetapi kuasa dia 15 kali ganda. Kalau esok di padang mahsyar kita sedang berjalan-jalan, yang melintas tu tantang mungkin nenek 67 tahun. Sebab kenderaan dia. Dan kalaulah dia pilih pula, tengok 6,000, bukan 4,000, 5,000. 6,000 ni antara moderate lah. Kan lembu yang hebat, yang handsome dah dapat dah 6,000 tu. Handsome lembu sekarang tu. Jadi 6,000 dah dapat dah. Kata dia dapat Ferrari. 10 kuasa Ferrari, 15 kuasa Ferrari. Masya-Allah. Itu di sisi Allah. Tapi dia penat lah. Ingat dia tak ada ujian ke nak kumpulkan plastik dengan tu. Satu ujian maruah. Makcik kan dah tua, duduk je kat rumah goyang kaki, apa salah? Sibuk-sibuk nak jual. Pasu panas terik lagi nak mengutik, nak mengangkatnya lagi, nak menjualnya lagi, nak menyimpannya lagi. Ya Allah, tidak semudah yang kita katakan. Takut tu ujian. Rasa lapar, rasa kekurangan, miskin, ujian. Wa naqsi minal amwal, kurang harta, wal anfus, jiwa kurang. Kadang-kadang akal yang kurang, kadang-kadang jiwa yang kurang. Jiwa yang kurang ni sakit-sakit lah. Akal yang kurang tu tidak mampu untuk berfikir dengan waras. Tapi bukan kita lah. Kalau misal kata kita cari sendiri, yang itu satu dosa. Tapi kalau memang Allah bagi Alzheimer, demensia contohnya, itu penyakit-penyakit yang memang actually accumulate lah. Mungkin pemakanan kita tak jaga, kesihatan akal tak jaga kan. So Allah bagi ikut apa yang kita usahakan. Jadi bila selayaknya kita redha, Masya Allah, kita akan dengar nanti kejap lagi apa yang Allah beritakan ya. Wathamarat, dan akan ada kurang pada samarat, buah. Kalau petani, dia akan tahulah kurang pada buah ni, musim ni durian tak jadi ya. Kalau kita mungkin tak dapat bonus, Zulhijjah tak ada bonus, Idul Fitri ada bonus, Zulhijjah tak ada bonus. Sedangkan kita nak pakai duit lebih masa Zulhijjah ni, yang patut buatlah bonus Zulhijjah, boleh buat korban tak? Cuti pun sehari je, padahal 4 hari, 10, 11, 12, 13 adalah hari-hari untuk sembelih. Dia terbalik dunia macam tu. Sebab tu kita perlu berjuang. Itu ujian. Macam mana kita nak berjuang menegakkan syariat Allah. Intan surullaha yang surkum. Kalau kamu meningkatkan membantu Allah, dan Allah akan membantu kamu. Dan Allah sebut wabasyiris sabirin, berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi orang-orang yang sabar ini yang sebenarnya Allah sedang cari. Dan berita indahnya adalah innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah berserta dengan orang-orang yang sabar. Allah dekat dengan kita tu. Ya Allah, anak kita ni macam-macam kerenahnya, setiap minggu demam. Lepas tu yang dah sekolah balik, asyik cikgu suruh beli kertas warna, balik lagi mi cikgu suruh beli kad keras manila kad. Cikgu suruh cikgu ni tak ada benda lain nak habiskan duit kita kan. Sabar je lah, tak sabar. Innallaha ma'as sabirin. Kucing jiran kita selamba je landing dekat pokok pandan kita, dekat pokok bunga kita, dan ada bentuk dia dah duduk dekat situ kan. Ya Allah, sabar je, sabar. Innallaha ma'as sabirin. Nampak? Allah nak dekat dengan kita itu sebagai asbab. Jadi ujian, tanpa ujian kita tak akan survive dekat akhirat. Tanpa ujian kita tak mungkin menjadi hamba yang Allah banggakan. Tak mungkin Nabi Muhammad SAW nanti akan seronok tengok kita, melihat kita dengan wajah yang tersenyum. Orang yang datang berjumpa dengan Nabi di akhirat kelak, yang dapat telaga haud, adalah mereka yang banyak diuji. Dan sampai sekarang ni pun mereka yang diuji banyak, mereka berkemampuan
Untuk apa? Berkorban banyak, diuji banyak, bersabar, bertabah. Dia mudah nak mimpi Rasulullah. Mimpi bertemu dengan Nabi. Anak murid saya ada bertemu dengan Nabi, mimpi datang jumpa dengan saya, "Madam, saya tak tahulah nak cakap dengan madam macam mana. Saya mimpi bertemu dengan Rasulullah." Perempuan, mak ayah dia bercerai. Mak dia kahwin lain, ayah dia kahwin lain. Dia hidup dengan mak dia. Dia dirogol oleh bapa tiri dia. Dan setiap masa bila dia mandi, bapa tiri dia akan mengintai. Jadi bila dia datang jumpa saya tu memang dah habis ya budak tu. Tapi dia simpan, dia baru luahkan, dia cakap dengan saya. Jadi bila macam tu dia, subhanallah, dia mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Ya Allah. Ada lagi budak ni sakit, tak tahu sakit apa. Jumpa dengan doktor, kaki dia busuk. Berlubang. Pakai stokin nak tutup aurat. Pergi ke kuliah, pakai stokin. Dia buka stokin tu, ada dalam 5 minit, 10 minit. Sebab dia akan melekat sana sini dekat lompat-lompat kudis tu. Macam-macam cara ubat. Tapi dia bahagian atas buku lali tu sampai bawah lutut, situ je. Jadi tapak kaki dia okey. Jadi dia nak sembahyang, ambil wudu apa semua. Masya Allah. So saya nak kata dia pakai je lah stokin pendek. Tak boleh madam, nanti naik tangga terselak. Nampak tu? Dia pun mimpi Rasulullah. Saya kata ya Allah pilih tu nak ditenangkan, bagi kabar gembira daripada dunia lagi, adalah orang-orang yang diuji dengan ujian yang berat-berat. Masya Allah. So jadi kita tanyalah kepada diri kita sendiri, adakah kita layak untuk bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi? Bagaimanakah kita mengendali ujian demi ujian yang Allah Ta'ala berikan pada kita? Kita ni jenis apa? Adakah banyak mengeluh atau kita banyak sabar dan bersyukur? Sebab kita kalau nak lakukan kebaikan ini memang ada ujian kan? Tadi nak korban, ada ujian. Nak solat pun ada ujian. Betul tak? Nak solat ada ujian dia apa? Malas. Itu yang nak kena nak berjuang ni. So maka hidup ini adalah sebuah perjuangan. Jangan sebut, "Ustazah saya kahwin ni nak bahagia." Tak. Kejap lagi gaduh. "Saya nak bahagia Ustazah, saya kenapa saya tak bahagia Memang hakikatnya kahwin itu bukan untuk bahagia semata-mata. Kita ada tanggungjawab. Sebab tu bila nak berkahwin, dia kena ada akad. Dan bila akad itu berjalan, ayah kita yang pertama kita taati, selepas akad dia jadi orang nombor 2. Suami kita naik. Suami kita walaupun kita tak kenal. Saya dulu tak berapa kenal suami saya. Yang kenal lebih ayah saya. Dia yang recommendkan suami saya. So waktu dia angkat tu, ayah saya pegang tangan dia. Saya cakap dengan hati saya. Saya kata, "Ya Allah, aku memang tak kenal suami tu. Wahai suamiku, tak siapa-siapa lah engkau. Tapi lepas saja akad ni, ketaatanku terhadapmu menjadi wajib ke atas diriku. Aku pasrah, terimalah seadanya." Dan saya tengok ayah, saya cakap, "Ayah, kejap lagi saya akan jadikan ayah nombor 2. Ayah banyak bantu saya, ayah banyak memberi sokongan pada saya. Saya akan tinggalkan dunia itu. Semoga ayah sabar dan redha dengan saya." Saya cakap sendiri. Lepas tu meleleh mata saya menangis kan. Kawan saya dekat satu kampus tu, dia tahu cinta saya yang tak kesampaian. Ada X tu yang tak lulus, kena reject. Dia pun siku-siku saya. Jangan menangis macam tu, tak payah dikenang-kenang. Dia ingat saya menangis sebab X, tak dapat X. Tapi saya sedang dialog dengan diri saya waktu tu. Dialog dengan Allah. Allah jadi saksi. Pak, diorang sedang berakad, come on. Kan? Kita taklah tengok sekali kedua kali, sekali lafaz sekali. Alhamdulillah sekali. Dengan sekali lafaz kita katakan. Bangga tu.
Tapi kalau dia tahu sekali lafaz itu sebenarnya bawa menatang tanggungjawab yang bapak dia carry for how many years. Tak sembahyang ke, dengan taat pada Allah dan ibadahnya, ilmunya macam mana nak bagi makan, minum lagi, tempat teduh lagi, terkencing dia kat situ. Kalau dia tahu makna lafaz tersebut secara penghayatan. Sebab tu hari ini nampak tak pengantin-pengantin lelaki bila dia angkat tu dia menangis. Itu ada penghayatan tu lah. Menantu saya yang baru ni pun lepas menangis dia. Masya Allah, saya kata bagusnya. Saya suka tengok pengantin lelaki menangis. Sebab itu tanda dia sedar ini bukan suatu benda yang seronok. Bahagia perlu kita cipta, dan cipta itu perlukan perjuangan. Dia tak akan datang bergolek. Jadi dia perlu diusahakan. Dan waktu kita usaha, maka di situlah ujian-ujian akan timbul. Masya Allah. Kita dah habis dah pukul 10, betul tak? Okey, so saya tak pasti kalau kita boleh buka ruang untuk soal jawab. So kesimpulannya, jatuh cintalah dengan ujian. Bercintalah dengan ujian. Jatuh cinta dengan ujian. Oh, ada ujian ya Allah. That is to show that you love me. Dan Allah tak akan bagi ujian pada orang yang tak mampu. Allah tak pernah salah pilih. Seandainya kita kata, ya Allah beratnya ujian ni, apa dosa aku? Engkaulah yang pandang remeh, menghina dirimu sendiri. Sedangkan Allah sedang mengiktiraf dirimu. Kalau ada ujian tu tinggi, ya Allah, aku mampu ya Allah, tapi la haula wala quwata illa billah. Aku tak ada daya, tak ada upaya kecuali denganmu ya Allah. Okey, so itulah kesimpulannya. Boleh ke jatuh cinta dengan ujian? Kita takut je rasanya kan? Sebab sekarang ni sikit-sikit me time. Come on, Allah's time lah. Cari masa dengan Allah. Sikit-sikit healing sampai hilang. Kan? Jadi healing pun okey, no problem. Me time pun okey. Tapi yang lebih baik adalah cari masa dengan Allah. Okay, wallahu a'lam. Kembali kepada pengacara kita yang comel dan ayu orangnya. Mana orangnya? Okey, silakan. Di saat yang sepi ini, ku duduk seorang